Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, insya-Allah saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu saya Nur Dalila Ayuni, saya Nurul Nashrah, dan saya Nur Arifah. Okey, kami merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di bawah kursus Sejarah Pendidikan Islam, akan menjawab beberapa persoalan yang diajukan melalui Google Form mengenai tokoh Badi'uzzaman Said Nursi. Soalan pertama berbunyi, siapakah Badi'uzzaman Said Nursi dan ceritakan tentang riwayat hidup beliau? Okey, Badi'uzzaman Said Nursi merupakan mujaddid dakwah pada abad ke-20 yang telah menyelamatkan akidah rakyat Turki ketika itu. Dan beliau juga hidup sezaman dengan raja sekular Turki, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Badi'uzzaman Said Nursi dilahirkan pada tahun 1293 Hijrah di Kampung Nurs, daerah Khizan di wilayah Bitlis di timur Turki. Walaupun daerah tersebut merupakan daerah yang terpencil dan mundur, tetapi terkenal dengan keindahan dan ketenangan alam semula jadi. Dan kehidupan warga desa juga menekankan aspek pendidikan dan juga akhlak kerohanian. Badi'uzzaman Said Nursi mempunyai 7 orang adik-beradik dan merupakan anak yang keempat daripada pasangan Mirza dan Nuriyah. Badi'uzzaman Said Nursi juga mendapat asuhan dan juga didikan awal daripada keluarga yang hidup dalam penuh keimanan dan juga ketakwaan. Dan beliau juga mempunyai kecerdikan dan juga kemampuan yang luar biasa dalam belajar, kerana sejak kecil lagi beliau begitu mencintakan ilmu pengetahuan serta menunjukkan minat yang tinggi untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sehingga kan Badi'uzzaman Said Nursi ni dia menghafal Al-Quran tu kurang dari 1 bulan dan juga menghafal sekitar 90 buah kitab. Ketika berumur 10 tahun, Badi'uzzaman Said Nursi merantau mencari ilmu agama bersama abangnya, iaitu Abdullah, seperti di desa Tah, Birmis dan juga daerah-daerah Turki yang lain. Dan beliau juga pernah berguru dengan ulama terkenal seperti Syekh Molla Fathullah, Syekh Amin Effendi dan yang lain. Pada usia 16 tahun, Badi'uzzaman Said Nursi berjaya mematahkan hujah ulama terkenal di majlis perdebatan yang dihadirinya. Sehinggakan beliau diberi gelaran Badi'uzzaman yang bermaksud keunggulan zaman, dan gelaran tersebut diberikan oleh gurunya Molla Fathullah. Ketika Badi'uzzaman Said Nursi berusia 20 tahun, beliau telah pun menguasai ilmu-ilmu tradisional dan juga menghafal sebahagian kitab-kitab turas, iaitu Ummahat Al-Kutub, dan juga menghafal lebih kurang 80 matan hadis dan juga berjaya mendalami dan juga menguasai ilmu-ilmu moden. Malah ada sejarawan mengatakan bahawa Badi'uzzaman ni telah dianugerahkan oleh Allah dengan fotografi mind, minda yang mampu merekodkan apa jua yang dibaca dan mengingatinya semula dalam bentuk yang asal. Zaman Said Nursi bukan sahaja diuji dengan pengetahuan ilmu agama, malah diuji dengan pengetahuan ilmu sains moden yang sangat popular dalam kalangan rakyat Turki ketika itu. Pihak pemerintah dalam rangka untuk menyaingi kuasa barat yang semakin dominan di pentas antarabangsa telah menggalakkan rakyat Turki untuk mendalami ilmu sains moden. Tahir Pasha, iaitu Gubernur wilayah Bitlis, seorang yang meminati bidang ilmu, telah menganjurkan majlis perdebatan di antara Said Nursi dan juga Profesor Ilmu Geografi, Fizik dan juga Kimia untuk menguji kehebatan ilmu Said Nursi.
Apa yang mengejutkan Tahir Pasha, Syed Nursi yang belum pernah didedahkan dengan ilmu sains moden telah menyatakan kesediaannya dengan syarat menyediakan bahan-bahan bacaan tentang ilmu-ilmu geografi, fizik dan juga kimia. Badiuzzzaman Syed Nursi mengambil masa 24 jam untuk menelaah buku-buku geografi dan juga selama 4 hari untuk membaca buku-buku fizik dan juga kimia. Ternyata apabila perdebatan tersebut berlaku, Badiuzzzaman Syed Nursi berjaya mengalahkan hujah profesor-profesor ilmu geografi, fizik dan juga kimia. Sejak daripada peristiwa tersebut, Badiuzzzaman Syed Nursi berazam untuk mendalami ilmu sains moden dengan menelaah semua buku-buku yang berkaitan dengan ilmu geografi, sains, fizik, kimia dan sebagainya di Perpustakaan Tahir Pasha. Penguasaan dalam dua bidang ilmu iaitu ilmu agama dan juga ilmu sains moden semakin memantapkan intelek Badiuzzzaman Syed Nursi dan kemudian telah membuka minda beliau untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bersepadu yang menyatukan antara ilmu agama dan juga ilmu sains. Menurut pendapat Badiuzzzaman Syed Nursi, ilmu agama diajar di sekolah moden dan ilmu moden diajar di sekolah agama. So, disebabkan itu, pelajar di sekolah agama dapat melindungi diri daripada sikap taksub dan pelajar di sekolah moden dapat melindungi diri daripada sikap kekufuran. Namun, usaha beliau untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bersepadu yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains moden tidak berhasil kesan daripada peperangan dunia pertama yang telah menghancurkan batu asas Madrasatul Zahra. Cita-cita beliau untuk menjadikan Madrasatul Zahra sebagai sebuah institusi yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains moden digantikan dengan ribuan madrasah-madrasah yang dibina di seluruh pelosok Turki. Bila dakwah pada era sekular, Badiuzzzaman Syed Nursi telah menghadapi banyak dugaan dan juga cabaran yang perlu ditempuhinya. Beliau pernah dipenjara, dibuang negeri, dituduh dengan tuduhan yang tidak masuk akal dan juga pernah diracun sebanyak 23 kali tetapi masih juga hidup. Semasa berada di penjara, Badiuzzzaman Syed Nursi mula mengaram kitab Risalah An-Nur dan ketika dibuang negeri ke Barla, beliau telah mengarang 1/3 daripada Risalah An-Nur. Uniknya kitab Risalah An-Nur yang terasnya menekankan soal tauhid dan juga keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berpaksikan kepada maqasidul Quran. Kisah hidup Badiuzzzaman Syed Nursi yang menakjubkan saya ialah ketika Badiuzzzaman Syed Nursi dipenjara di sebuah penjara yang dihuni oleh penjenayah-penjenayah yang berat. Pada suatu hari, pegawai penjara terdengar suara yang beralun serentak daripada penghuni-penghuni penjara tersebut dan setelah didekati, penghuni-penghuni tersebut sedang berzikir La ilaha illallah. Bayangkan, kemasukan Badiuzzzaman Syed Nursi ke dalam penjara tersebut telah merubah hidup penjenayah-penjenayah dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tanggal 25 Ramadan 1379 Hijrah, Badiuzzzaman Syed Nursi meninggal dunia dan dikebumikan di Urfa. Punca kematian beliau ialah keuzuran di mana umur beliau telah mencecah 83 tahun dan juga kesan racun daripada pemerintah sekular Mustafa Kamal Atatürk pada ketika itu. Okey, soalan yang kedua ialah kisah dakwah Badiuzzzaman Syed Nursi. Okey, Badiuzzzaman Syed Nursi dianggap sebagai mujahid dakwah, mufakir dan mujaddid pada abad ke-20 serta penyelamat akidah bangsa Turki oleh ramai sejarawan Turki. Ini kerana perjuangan beliau dalam menyelamatkan akidah bangsa Turki dari badai sekularisme yang melanda Turki setelah robohnya Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924. Badiuzzzaman Syed Nursi membahagikan perjuangan ataupun dakwah beliau kepada dua fasa iaitu fasa Sa'id Lama dan fasa Sa'id Baru. Okey, fasa Sa'id Lama ataupun Sa'id Qadim merupakan fasa di mana perjuangan beliau menumpukan dalam bidang politik untuk menyelamatkan Khilafah Uthmaniyah dari hancur di tangan para pejuang sekularis Turki yang mana dipelopori oleh Mustafa Kamal Atatürk. Okey.
Beliau telah banyak menulis dan membangkitkan semangat bangsa Turki untuk bersatu menentang penjajahan Barat, yang mana penjajahan Barat tu memperalatkan rakyat Turki sendiri bagi menjatuhkan Khilafah Osmaniyah dari dalam. Okey, di medan politik beliau menyeru agar umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran yang sebenar bagi menangani 3 penyakit besar umat ketika itu, iaitu kejahilan, kemiskinan dan permusuhan. Bagi menangani kejahilan umat, beliau mencadangkan agar sebuah universiti ditubuhkan dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains moden yang beliau namakan sebagai Madrasah Az-Zahra. Umat Islam harus menguasai ilmu sains moden untuk maju dan keluar dari kepompong kemiskinan. Namun, ilmu sains moden itu perlu berpaksikan kepada ilmu agama. Okey, seterusnya bagi menangani kemiskinan pula, beliau menegaskan bahawa sains dan teknologi merupakan ilmu yang amat penting untuk menebus kemiskinan umat. Beliau sangat tertarik dengan modul pembangunan Jepun yang hancur setelah Perang Dunia Kedua, namun mampu bangkit semula dengan waktu yang cepat melalui penguasaan sains dan teknologi. Okey, untuk penyakit yang ketiga iaitu permusuhan. Bagi menangani penyakit permusuhan, beliau menyarankan agar semangat kesatuan mesti diperkukuhkan lagi supaya pihak penjajah Barat tidak dapat mengadu domba umat Islam menjadi lemah dan berpecah belah. Namun, perjuangan beliau untuk menyelamatkan Khilafah Osmaniyah ternyata gagal dan akhirnya runtuh. Beliau yang begitu ikhlas untuk berjuang itu kini dianggap sebagai musuh negara yang perlu dimusuhi oleh rejim pemerintahan yang baru. Fasa yang kedua adalah fasa Said Baru ataupun Said Jadid. Badi'uzzaman Said Nursi menganggap fasa Said Baru ini merupakan fasa yang terpenting dalam perjuangan beliau. Ini kerana beliau amat aktif berceramah mengenai agama di wilayah timur Turki. Pada sekitar abad ke-18, ketika itu beliau terdengar, terbaca kenyataan Perdana Menteri Britain ketika itu, iaitu William Gladstone, yang mengatakan bahawa selagi mana Al-Quran masih ada di tangan mereka, kita tidak akan mampu menguasai umat Islam. Apa yang perlu kita buat dan laksanakan adalah kita perlu merampas Al-Quran dari mereka, dari tangan mereka. Ataupun kita perlu mendinginkan umat Islam dari Al-Quran. Kenyataan Perdana Menteri Britain telah membakar semangat Badi'uzzaman Said Nursi. Lantas beliau berkata, "Aku akan membuktikan dan memperlihatkan bahawa Al-Quran adalah cahaya maknawi yang tidak akan padam dan tidak akan dapat dipadamkan." Okey, pernyataan azam Badi'uzzaman ini telah menjadi kenyataan apabila beliau mula serius menulis kitab Risalah An-Nur ketika hidup sebagai seorang buangan dan musuh negara oleh pemerintah yang baru. Pada tahun 1925, Badi'uzzaman Said Nursi memulakan fasa perjuangan baru beliau apabila beliau dibuang daerah di Barla, Isparta dengan menulis kitab Risalah An-Nur. Beliau berada di Barla selama 8 tahun dan di situlah beliau menghabiskan masa hampir 3/4 daripada penulisan Risalah An-Nur. Turki berada di zaman gelap apabila Mustafa Kemal Atatürk melaksanakan dasar sekularisasi dengan begitu kejam dan drastik. Pandangan Gladstone dilaksanakan dengan mengharamkan Al-Quran, mengharamkan Arab Uthmaniyah, bahasa Arab Uthmaniyah, mengharamkan pakaian tradisi Uthmaniyah sebagai satu usaha terancang untuk memutuskan bangsa Turki dari akar sejarah Islam dan memadamkan warisan Khilafah Uthmaniyah. Turki berada di zaman gelap selama 25 tahun dan ketika itu jugalah Badi'uzzaman Said Nursi mengalami zaman beliau yang mencabar, yang begitu mencabar dalam hidup beliau.
Beliau telah mengalami berbagai penganiayaan, penindasan dan kezaliman kerana beliau berusaha untuk menyelamatkan akidah bangsa Turki dengan penulisan Risalah An-Nur. Sepanjang hidup badi'uz zaman Said Nursi, beliau langsung tidak mengenali akan nikmat kehidupan dunia. Beliau seluruh hidup beliau adalah untuk berjuang, merana di dalam penjara, meringkuk di dalam penjara ataupun hidup sebagai seorang buangan. Namun itu tidak menakutkan beliau kerana apa yang penting bagi beliau adalah menyelamatkan akidah ataupun iman rakyat Turki itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengsia-siakan pengorbanan dan perjuangan badi'uz zaman Said Nursi. Apabila di penghujung hayat beliau telah diberikan nikmat yang begitu besar dalam hidup, iaitu dapat melihat usahanya sendiri untuk menyelamatkan iman bangsa Turki itu berhasil dengan cara yang luar biasa melalui kitab Risalah An-Nur. Okey, soalan seterusnya, apakah sumbangan badi'uz zaman Said Nursi? Okey, apa yang kita tahu, apabila seseorang tu dia nak capai status ulama tu, dia memakan masa yang lama tau. Dia bukannya setahun, 2 tahun kita ambil degree, kita ambil PhD, dia dapat status ulama. Tapi tak, status ulama tu dia kena kita karang buku, mahir pelbagai bidang, dan memakan masa yang lama lah. Tapi untuk pengetahuan penonton semua, pada zaman Said Nursi ni umur 19 tahun dia dah jadi dah ulama. Dia dah dapat dah title ulama disebabkan ketinggian ilmu dia, disebabkan adab dia, akhlak dia, apa semua. Dia memang dah dapat status ulama tu masa dia umur 19 tahun lagi. Okey, seterusnya sumbangan beliau adalah beliau ni telah memberikan cadangan kepada pihak kerajaan lah. Dia memberikan cadangan kepada pihak kerajaan supaya menyatukan sistem pendidikan Al-Quran ni, sistem pendidikan agama ni dengan sistem pendidikan yang telah ada. Lepas tu, bagi merealisasikan cadangan beliau telah mewujudkan ataupun mencadangkan untuk mewujudkan Madrasah Az-Zahra kepada pihak kerajaan. Bagi merealisasikan cadangan itulah. Okey. Tapi Madrasah Az-Zahra tu telah ditolak. Cadangan tersebut telah ditolak. Dia punya pemimpin dah terima dah. Tapi dia punya yang bawah-bawah tu dia macam tak setuju sangat lah dengan penyatuan pendidikan agama ni dengan pendidikan sekarang. Sebab ada certain daripada diorang ni macam fikir kalau kita satukan agama ni, dia macam mungkin tak akan maju. Macam tu. Okey, yang seterusnya, sumbangan badi'uz zaman Said Nursi ni dalam bidang pendidikan, dia telah mewajibkan bahasa Arab ni sebagai bahasa utama. Maksudnya setiap student dia tu, dia memang mewajibkanlah bahasa Arab. Dia bukan yang pilihan ke tak. Tapi yang menjadi pilihan pula, yang peliknya, bahasa Turki dengan bahasa Kurdi ni dia jadikan pilihan. Tapi bahasa Arab dia macam tinggikan lah. Maksudnya dia memang mengagungkan bahasa Arab, bahasa Quran. Okey. Yang seterusnya, sumbangan dari segi media massa ni pula, pada zaman Said Nursi ni dia telah menulis akhbar Volkan. Tapi akhbar Volkan tu dia tak siarkan secara umum lah. Dia siarkan secara rahsia sahaja. Sebab macam kalau dekat zaman kita ni dia macam tak boleh sebab dia takut dihalang oleh pihak pemimpin lah pada masa tersebut. Okey, seterusnya yang famous, yang akhbar yang famous adalah Risalah Al-Khutuwat As-Sitt. Risalah ni dia telah membincangkan, dia macam membongkarkan segala agenda dan muslihat orang Inggeris pada masa tersebut. Risalah tu memang cerita pasal muslihat orang Inggeris lah, supaya rakyat pada masa tersebut terbuka minda dia. Okay. Seterusnya, pada satu masa tersebut telah ditubuhkan At-Tashkilat Al-Makhsusah. Fungsi At-Tashkilat Al-Makhsusah ni dia adalah menjamin keutuhan dan perpaduan kerajaan Uthmaniyah. Okey. Pada zaman Said Nursi ni dia telah memimpin sukarelawan ni di daerah timur lah. Maksudnya pada timur yang dikenali sebagai The Fat Hats.
Okey, the Fat Hats ni dia ni digeruni oleh pihak lawan. Sebab apa? Sebab dia ni telah memang macam ni, dia mahir dalam menembak, dalam berkuda, dan mereka juga ni digeruni sebab mereka ni mempunyai semangat jihad yang sangat tinggi. The Fat Hats ni dipimpin ataupun diketuai oleh Badiuzzzaman Said Nursi. Okey, yang seterusnya ilmu yang diajar oleh Badiuzzzaman Said Nursi. Badiuzzzaman Said Nursi ni dia memang sangat cinta akan ilmu. Dia memang dikenali sebagai seorang yang cinta akan ilmu. Okey, macam yang saya ceritakan tadi, antara sumbangan beliau ni dah jadi ulama kan pada umur 19 tahun. Maka tak heranlah kan kalau beliau ni memang dikenali sebagai seorang cinta akan ilmu. Sebagai bukti, beliau ni seorang cinta akan ilmu. Pada umur 9 tahun, beliau ni dah merantau untuk mencari ilmu. Cuba kita ingat balik apa yang kita buat masa umur kita 9 tahun. Kita mesti tengah main-main dengan kawan-kawan kan, tengah seronok-seronok main-main. Tapi beliau ni 9 tahun dah pergi cari ilmu. Antara guru-guru yang beliau berguru, antaranya adalah Syekh Muhammad Amin Afendi, Syekh Sayyid Nur Muhammad, Syekh Fahim, dan ramai lagi yang telah menjadi guru kepada Badiuzzzaman Said Nursi. Antara ilmu yang diajar oleh Badiuzzzaman Said Nursi ni, beliau ni memang pakar dalam pelbagai bidang. Antaranya adalah ilmu fizik, matematik, falsafah. Itulah antaranya. Antara contoh, Badiuzzzaman Said Nursi ni dia menggabungkan ilmu sains dengan agama Islam. Dengan Al-Quran ni dia telah menggabungkan ilmu sains dengan Asmaul Husna. Sebagai contoh dia telah macam ilmu perubatan kan. Ilmu perubatan dia ambil perkataan dalam Asmaul Husna tu Asy-Syafi. Asy-Syafi ni kan penyembuh, maka dia telah mengaitkan ilmu perubatan ni dengan perkataan Asy-Syafi tersebut itu sendiri. Seterusnya, macam yang tadi, yang cadangan beliau tu yang ingin menyatukan agama dengan sains. Maksudnya dalam pendidikan lah. Maksudnya dia tak nak rakyat Turki tu sendiri, umat Islam tu sendiri hanya fokus kepada pendidikan duniawi sahaja. Dia nak umat Islam ni dia menyatukan agama dengan pendidikan, bukan hanya kepada duniawi sahajalah, ukhrawi juga dia titik beratkan. Soalan yang seterusnya berbunyi, Badiuzzzaman Said Nursi merupakan pengarang kepada kitab Risalah An-Nur, dan bagaimana beliau menghasilkan kitab tersebut dan kenapa beliau menghasilkan kitab tersebut. Tentang persoalan ini, Badiuzzzaman Said Nursi telah menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan untuk menghasilkan kitab Risalah An-Nur. Pada tahun 1925, Badiuzzzaman Said Nursi telah dituduh dalam menyertai satu pemberontakan, sedangkan beliau tidak terlibat sama sekali. Dan sejak daripada itu, beliau telah dipenjarakan selama 24 tahun. Setelah dibebaskan daripada penjara SK Sihir, Badiuzzzaman Said Nursi telah dihantar ke tempat pengasingan yang kedua, iaitu di Kastamoni selama 7 tahun. Dan ketika berada di sana, beliau telah menghasilkan 600,000 manuskrip Risalah An-Nur, dan risalah-risalah tersebut telah disalin oleh anak muridnya dan telah disebarkan secara rahsia di perkampungan-perkampungan. Penghasilan kitab Risalah An-Nur adalah untuk menyelamatkan iman dan juga Islam rakyat Turki ketika itu. Dan kitab ini juga merupakan tafsiran Al-Quran yang memfokuskan kepada persoalan tentang keimanan. Penghasilan kitab Risalah An-Nur juga bertujuan untuk menghilangkan keraguan rakyat Turki yang berpendidikan barat terhadap Al-Quran dan juga Islam. Selain itu, objektif Risalah An-Nur yang pertama ialah dapat menyebarkan hakikat keimanan, di mana apabila kita menuntut ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan juga Sunnah, kita dapat mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua,
Risalah An-Nur adalah tafsir Al-Quran dan juga mukjizat maknawi di mana ia membawa kebenaran kepada manusia. Menurut Badi'u Zaman Said Nursi, Risalah An-Nur adalah juru bicara Al-Quran yang terdapat banyak faedah kepada kehidupan duniawi, politik dan juga ukhrawi, kepada bangsa dan juga tanah air. Dan yang ketiga adalah Risalah An-Nur berfungsi memperbaiki pemusnahan yang menyeluruh, bukan setakat rumah yang kecil tetapi kubu yang besar. Objektif Risalah An-Nur yang keempat adalah dapat memelihara hati Muslim yang hidup bergeluman dalam dosa setelah sekian lama hidup dalam sistem sekularisme. Dan yang kelima adalah dapat memelihara Al-Quran. Manakala objektif yang keenam adalah Risalah An-Nur berjaya memaksa musuh-musuh untuk menyerah, sebagaimana Risalah An-Nur dapat mengalahkan propaganda golongan zindik. Dan objektif yang ketujuh adalah Risalah An-Nur sebagai tangan-tangan yang akan meneruskan dakwah keimanan dan juga Al-Quran. Soalan yang seterusnya ialah ketokohan Badi'u Zaman dalam bidang apa? Okey, apa yang boleh saya katakan melalui pembacaan saya, ketokohan beliau dalam bidang penulisan, iaitu penulisan Risalah An-Nur yang dapat membangkitkan semangat rakyat Turki untuk menentang penjajahan. Risalah An-Nur adalah satu tafsiran Al-Quran yang memfokuskan persoalan tentang keimanan. Ia menjadi bacaan orang ramai apabila Al-Quran diharamkan, Al-Quran dan buku-buku agama diharamkan. Rasail An-Nur merupakan satu karya agung Badi'u Zaman Said Nursi yang terhimpun sebanyak 130 buah risalah dan dalam 14 jilid besar. Rasail An-Nur merupakan kuliah tarbiyah Said Nursi berasaskan Al-Quran yang menyentuh soal keimanan. Oleh itu, Rasail An-Nur dikenali sebagai Kuliatul Rasail An-Nur. Ia berasaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ia ditulis sendiri oleh Badi'u Zaman Said Nursi dan ada kalanya ditulis oleh anak murid beliau dengan disemak semula oleh beliau. Penulisannya berlangsung dalam suasana masyarakat dan ancaman terhadap Islam yang amat getir demi menyelamatkan iman rakyat ketika itu. Atas dasar itulah tujuan Said Nursi menulis Rasail An-Nur, iaitu untuk menghilangkan keraguan rakyat yang berpendidikan barat terhadap Al-Quran dan Islam. Okey, tugas menulis Risalah An-Nur ni bukan satu kerja yang mudah dan ia yang sangat bahaya pada ketika itu, kerana mereka yang disyaki menulis dan menyebarkan Risalah An-Nur bukan sahaja dipenjara, malah mereka akan diseksa dan dianiaya. Namun cabaran ini telah berjaya Said Nursi harungi dengan tenang dan tabah. Risalah An-Nur diterjemahkan lebih kurang kepada 40 bahasa. Terjemahan yang paling banyak tersebar ada dua, iaitu terjemahan Sukran Vahide iaitu edisi bahasa Inggeris dan terjemahan Ihsan Kasim Saleh iaitu edisi bahasa Arab. Okey, soalan yang seterusnya ialah, adakah Badi'u Zaman merupakan sahabat Rasulullah? Okey, tidak. Beliau bukan sahabat Rasulullah kerana beliau bukan hidup pada zaman Rasulullah. Badi'u Zaman Said Nursi merupakan seorang ulama tafsir kontemporari yang hidup pada masa Daulah Uthmaniyah, yang tepatnya pada zaman khalifah yang terakhir iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan Abdul Hamid II. Soalan seterusnya, apakah yang generasi kini ataupun anak muda masa kini yang boleh kita ambil daripada beliau? Maksudnya daripada sudut sumbangan beliau, daripada sudut ilmu beliau, apa yang boleh kita ambil? Yang pertama, sebagaimana yang kita tahu yang dia ni memanglah sangat cinta akan ilmu, maka generasi muda masa kini boleh ambil contoh daripada beliau, daripada ulama yang sebelum ni yang memang sangat cinta akan ilmu. Kita ni walaupun kita ni hanya satu bidang tersebut, tapi kita jangan fokuskan kepada bidang itu sahaja. Maksudnya kita harus explore kepada bidang yang lain. Maksudnya jangan hanya tersekat, hanya limitkan kita kepada hanya satu ilmu sahaja. Kalau contoh kita ni pakar dalam bidang matematik, kita harusnya tahu juga macam mana tajwid, macam mana fardu ain dan sebagainya. Jangan fokuskan hanya kepada satu ilmu sahaja.
Macam Badiuzzzaman Said Nursi ni, dia ni telah mula cinta akan ilmu daripada kecil lagi. Macam kita ni dah besar juga kan. Okey. Kita boleh terapkan nilai tu kepada generasi yang akan datang. Maksudnya ajar kepada anak saudara kita ataupun anak kita, bakal anak kita ke nanti, ilmu daripada kecil lagi. Jangan hanya bagi diorang gadget, main telefon, tengok TV dan permainan yang ke arah duniawi sahaja. Maksudnya bagi kepada diorang benda yang bermanfaat, benda yang ada ilmu, ada input kepada diorang. Okey, seterusnya yang macam saya cakap tadi, kita haruslah menguasai pelbagai bidang. Jangan hanya satu bidang sahaja. Sebagaimana yang Said Nursi ni buatlah. Dia bukannya menguasai bidang duniawi sahaja, ukhrawi pun dia menguasai juga. Sebagai contoh, dia ni telah menguasai ilmu fizik, tapi dia juga telah menguasai ya macam dia buat tu tafsir maknawi tu. Okey, seterusnya generasi muda ni boleh ambil daripada Badiuzzzaman Said Nursi ni adalah mengangkat kembali Quran dan Sunnah sebagaimana yang dibuat oleh Badiuzzzaman Said Nursi, iaitu mengangkat kembali bahasa Arab. Bahasa Arab ni kan bahasa Al-Quran. So, dia angkat kembali bahasa Al-Quran ni di mata rakyat-rakyat Turki dan di mata dunia. Kita sebagai generasi muda haruslah mengangkat kembali Quran dan Sunnah. Sebelum kita buat macam tu, kita haruslah mendalami dulu Quran dan Sunnah tu bagaimana. Kita harus pakar dulu apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Barulah kita boleh ajar orang lain dan generasi terkemudian. Walaupun kita ni tak boleh mengajar dorang, at least kita cuba untuk menjiwai ataupun menyayangi Quran tersebut. Janganlah kita pula yang jadi penentang kepada Quran dan Sunnah. Kita tidak bolehlah jadi macam tu. Sebab Rasulullah ni dalam khutbah terakhir beliau, khutbah terakhir baginda telah mengatakan apabila kita ikut dua perkara yang ditinggalkan baginda ni, maka kita tidak akan sesat sepanjang zaman. Apa dua benda yang ditinggalkan oleh Rasulullah tersebut? Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, soalan yang seterusnya, apa yang menyebabkan Badiuzzzaman terkenal? Beliau terkenal disebabkan oleh kecerdikan beliau. Ketika berusia 16 tahun, beliau telah mengalahkan ulama terkemuka yang telah menjemput beliau dalam perbahasan. Pada ketika itu, perbahasan ataupun pendapatan ini merupakan perkara yang biasa di kalangan ulama. Okey, oleh disebabkan beliau menang, beliau diberi gelaran sebagai Badiuzzzaman, iaitu keunggulan zaman. Beliau juga mendalami ilmu sains moden. Dengan sifat jenius dan ketekunan yang ada pada diri beliau, berjaya menguasai bidang sejarah, matematik, geografi, falsafah, astronomi dan sebagainya. Penguasaan ilmu agama dan sains moden itu telah menambahkan lagi kemantapan intelek Said Nursi. Ketika dunia sedang memasuki satu zaman baru yang membawa angin perubahan di mana ilmu sains dan ilmu mantik memainkan peranan penting, beliau berpendapat bahawa ilmu agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah moden dan begitu sebaliknya ilmu moden, ilmu sains perlu diajarkan di sekolah-sekolah agama. Kata beliau, dengan cara ini pelajar dari sekolah moden akan dilindungi dari sifat kekufuran dan pelajar dari sekolah agama akan dilindungi dari sifat ketaksuban. Dalam usaha untuk merealisasikan cita-citanya itu, beliau telah pergi ke Istanbul sebanyak 2 kali. Di sana beliau cuba untuk memujuk Sultan Abdul Hamid supaya untuk membina sebuah universiti di Anatolia, iaitu Turki Timur, untuk dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains secara bersepadu. Pada masa beliau cuba untuk meyakinkan Sultan Abdul Hamid, beliau menggunakan bahasa yang agak kasar sehingga kan beliau telah dihantar ke mahkamah tentera.
beliau telah dimasukkan ke mahkamah tentera. Di mahkamah tentera, beliau masih lagi menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang sama. Oleh disebabkan itu, para hakim mahkamah tentera telah menghantar beliau ke hospital sakit jiwa untuk diperiksa. Walau bagaimanapun, doktor yang memeriksa beliau telah mengatakan jika Badi'uz Zaman ini dianggap gila, maka tidak ada seorang pun manusia yang siuman di dalam dunia ini. Lantas itu Badi'uz Zaman telah dibebaskan. Dalam waktu yang singkat, nama beliau masyhur dan akhirnya beliau diberi gelaran Badi'uz Zaman. Namun begitu, menurut beliau menisbahkan gelaran itu kepada Rasail An-Nur dan bukannya kepada diri beliau. Okey, soalan yang seterusnya, kenapa Badi'uz Zaman Said Nursi ni diangkat sebagai tokoh ilmu? Antara sebab-sebab beliau ni diangkat sebagai tokoh ilmu adalah beliau ni mempunyai ilmu yang tinggi. Ketinggian ilmunya yang menyebabkan beliau ni ramai anak murid. Disebabkan beliau ni pakar dalam pelbagai bidang, beliau telah mempunyai ramai anak murid lah. Sebab tu beliau telah diangkat sebagai tokoh ilmu. Seterusnya, disebabkan beliau ni banyak anak murid, tinggi ilmu beliau, menyebabkan beliau ni menjadi pengaruh yang besar di Turki. Itu menyebabkan beliau menjadi seorang tokoh ilmu. Soalan yang terakhir, kenapa tokoh ini kurang dikenali dalam kalangan pelajar jika dibandingkan dengan tokoh lain seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, Al-Ghazali, Hasan Al-Banna dan lain-lain? Nama Badi'uz Zaman Said Nursi bukanlah nama tokoh Islam yang popular dalam kalangan pelajar kerana pelajar lebih mengenali tokoh ulama daripada Mesir, Sudan, Syria dan negara-negara Arab yang lain. Oleh itu, faktor inilah yang menghalang penuntut ilmu untuk mengenali perjuangan dan penulisan Badi'uz Zaman Said Nursi. Para pendidik sendiri kurang mengenali Badi'uz Zaman Said Nursi dan tidak dijadikan bahan penceritaan sebagai tokoh cendekiawan Islam. Oleh itu, mereka tidak boleh mengaplikasikan prinsip pendidikan yang digunakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi. Begitulah kisah tokoh sejarah Islam Badi'uz Zaman Said Nursi. Moga apa yang kami kongsikan dapat memberi manfaat, iktibar dan pengajaran kepada anda semua. Terima kasih kerana mendengar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.